Selamat kembali ke channel Madam Won. Hari ini cikgu akan bincangkan praktis komprehensif soalan 8, 9 dan 10 dalam buku teks muka surat 150. Mari kita tengok soalan 8. Graf di sebelah menunjukkan kaitan antara unsur-unsur yang terdapat dalam set S, set Y dan set Z. Dengan keadaan set semesta sama dengan set S kesatuan set Y kesatuan set Z. A. Wakilkan graf di sebelah dalam bentuk gambar raja Venn. Okey, kalau kita tengok gambar raja di sebelah kanan ini, kita ada set S, set Y dan set Z. Didapati sebahagian daripada elemen set S, Y dan Z ada kaitan. Jadi, gambar raja Venn diagram yang akan dilukis akan macam ini. Kita ada set S, Y dan Z. Dan semua set ini saling bersilang. Jadi pertama kita akan lihat set S didapati D, P dan G tidak dikaitkan dengan set yang lain. Jadi elemen T, P dan G akan berada di kawasan ini. Sekarang kita tengok B. B dikaitkan dengan set S dan set Z. Jadi maksudnya B berada di kawasan persilangan S dan Z sahaja. B berada di sini. L, J dikaitkan dengan set S and set Y. Jadi L dengan J berada di kawasan S bersilang dengan Y. Jadi L akan di sini dan J akan di sini. Okey. Dan kalau kita lihat E ini, E dikaitkan dengan set S, Y dan juga Z. Jadi maksudnya E berada di kawasan persilangan set S, Y dan Z, iaitu di tengah-tengah sini. Okey, selepas kita labelkan semua elemen dalam S, sekarang kita pergi ke set Y. Dapati A, M, F dan P tidak dikait ke set yang lain. Jadi A, M, F dan T berada di kawasan ini. Dan apabila anda menuliskan elemen, pastikan depan ada titik. Sekarang N dan H dikaitkan dengan set Y dan Z. So, elemen N dengan H ini akan berada di kawasan persilangan Y dan set Z. Di sini. N, H. E tadi kita sudah lukis. Okay. Jadi sekarang Z. Jadi tinggal C, R, I dan K belum ditulis. Yang lain sudah ditulis di gambar raja Venn. Jadi C, R, I, K semua tidak dikaitkan ke set yang lain. Hanya dikaitkan ke set Z. Jadi dia akan berada di kawasan ini. C, R, I, K. Lepas kita melengkapkan gambar raja Venn ini, sekarang kita jawab
soalan P1. Lengkap S kesatuan Y ialah di kawasan luar S dan Y. So, mana kawasan luar S dan Y? Kawasan ini betul. Jadi, kita senaraikan elemen dia C, R, I, dan K. Kedua, set pelengkap S persilangan Z persilangan pelengkap Y. Persilangan Z di kawasan ini ada elemen B dan E, tetapi oleh kerana ada pelengkap, jadi maksudnya di kawasan ini. So, kita ada kawasan ini, semua ini di luar kawasan S persilangan dengan Z. So, ada pelengkap, jadi di luar kawasan S bersilangan dengan Z. Okey, berdasarkan tik yang cikgu lukis tadi, mana kawasan yang berada di pelengkap Y? Maksudnya, tidak berada di dalam set Y. So, ini kena padam, ini kena padam, ini kena padam sebab berada di set Y. Dia nak bersilan selain Y. Jadi di luar Y. Jadi jawapan ada di sini, dua kawasan ini saya akan tuliskan. Ada D, E, G, dan juga C, R, I, dan K. P3. Y persilan dengan Z. Persilan dengan kurungan S persilan Y. Jadi Y ini set Z. Yang persilan ialah kawasan ini. Y persilan dengan Z. Bersilan dengan S persilan Y. So S ini yang warna merah ini dengan bulatan yang warna biru ini bersilan di sini. Okey. Jadi ada nampak kawasan yang ada dua warna. Kawasan yang ada dua warna adalah persilangan silan dengan Z, persilan lagi dengan kurungan S, persilan dengan Y. Persilangan Y dan Z bersilan dengan persilangan S dan Y adalah sama dengan E. Sekarang mari kita tengok soalan 9. Encik Kanison berjawatan sebagai pengurus sebuah agensi insurans. Beliau berjaya menyediakan 2 orang ejen insurans yang aktif di bawah pimpinannya untuk menjual suatu skim insurans terkini yang bernilai RM100 Malaysia sebulan. Selain menjual polisi insurans, ejen-ejen tersebut juga perlu memperkenalkan minimum 2 ejen baharu setiap orang untuk tujuan kenaikan pangkat. Pada rajah pokok di sebelah, bucu P mewakili pengurus E1 sebagai ejen peringkat pertama, E2 sebagai ejen peringkat kedua dan seterusnya. Jika terdapat 30 orang ejen pada bulan Januari, lengkapkan pokok yang diberikan. Jadi ngurus berada di atas sekali. Ejen peringkat pertama ialah E1 dan ejen peringkat kedua ialah E2. Jadi sekarang
ada berapa ejen sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sahaja. Jadi kita kena tambahkan supaya terdapat 30 ejen. Kita tambah 1 peringkat lagi, E3. Jadi jumlah ejen sekarang ada berapa orang? Tadi 6 orang, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita perlu lagi 16 orang ejen. Jadi tambah 1 peringkat lagi. Ya. Jadi di sini semuanya 30 orang ejen. Jadi inilah cara untuk kita melukiskan gambar raja pokok. Jadi setiap tengok B, jadual di sebelah menunjukkan dapat 25%, pengurus dapat 2%. 1. Hitung jumlah komisen asas yang diterima oleh Encik Garnison pada bulan Januari jika minimum polisi yang dijual oleh seorang ejen pada bulan Januari ialah 18 polisi. Jadi, pertama, kita kena tahu berapa nombor ejen yang ada pada Encik Garnison. Tadi kan pokok ini kita tahu ada 30 ejen di bawah Encik Garnison. Jadi nombor ejen ialah 30 yang dijual. Jadi kita tahu minimum polisi yang dijual oleh seorang ejen pada bulan Januari ialah 18 polisi. Jadi darab dengan 18. Darab lagi dengan nilai polisi insurans. Tadi kita sudah tahu satu polisi insurans ialah RM100. Jadi 100. Darab dengan komisen. Sekarang, Encik Garnison ialah pengurus. Jadi komisen dia ialah 2%. Jadi kita kirakan semua ini 30, darab 18, darab 100, darab dengan 2%. Asas yang diterima oleh Encik Garnison ialah ringgit Malaysia 1080. 2. Berapakah minimum polisi yang perlu dijual oleh seorang ejen agar komisen asas yang diterima adalah sekurang-kurangnya RM1,000. Kita tahu kalau nak kira komisen asas yang diterima oleh ejen ialah nombor polisi insurans dijual, darab dengan nilai polisi insurans, darab dengan komisen ejen. Jadi mencari minimum polisi yang perlu dijual, jadi kita kena bentukkan persamaan. Komisen asas yang diterima adalah sekurang-kurangnya 1,000. Jadi sama dengan 1,000. Jadi nombor polisi kita tak tahu berapa, jadi kita wakilkan dengan S. Darab dengan nilai polisi, tadi satu polisi bernilai RM100. So darab dengan 100. Darab dengan komisen ejen. Komisen ejen adalah 25%. Jadi kita letak 25%. Sama dengan 1,000. Jadi sekarang kalau kita darabkan bahagian depan ini, kita dapat 25 S sama dengan 1,000. Jadi
X sama dengan 1000 bahagi dengan 25. X sama dengan 40. Jadi maksudnya minimum polisi yang perlu dijual oleh seorang ejen agar komisen asas yang diterima adalah sekurang-kurangnya 1000 adalah 40. Tengok soalan 10. Rajah di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel. Diberi bahawa pada hari pertama terdapat 4 sel. Pada hari kedua, setiap sel membina 3 sel baharu. Proses pembinaan sel baharu ini berulang dengan kadar yang sama. Pada hari keberapakah jumlah sel melebihi 50 untuk kali pertama? Jadi, kalau kita tengok gambar rajah di sebelah sini, yang ini ialah sel hari pertama, iaitu 4. Okey. Selepas itu, setiap sel menghasilkan 3 sel baharu. Jadi 1, 2, 3. Ini hari ke-2. So, jumlah sel ada berapa? Saya tuliskan nombor dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau kamu boleh 4 tarak dengan 3 tapak 12. Jadi, pada hari keberapakah jumlah sel melebihi 50 untuk kali pertama? Jadi, hari pertama kita ada 4 sel. Jadi saya tuliskan nombor ini dalam bentuk urutan. Jadi hari pertama ada 4 sel. Hari kedua 4 tarak 3, 12 sel. Hari ketiga 12 tarak lagi 3 sebab setiap sel hasilkan 3 sel baharu. Jadi 12 tarak dengan 3 ialah 36. Kita tengok pada hari yang keberapa jumlah sel melebihi 50 untuk kali yang pertama. Kalau saya jumlahkan sel pada hari pertama tambah dengan hari kedua, baru 16. So, saya tambah lagi sel pada hari yang ketiga, 36. Jadi, sudah dapat 52. Jadi, maksudnya pada hari ke-3, jumlah sel melebihi 50 untuk kali pertama. Jadi jawapannya ialah pada hari ke-3. Okey, sekarang B. Hitung jumlah sel pada hari ke-5. Tadi hari pertama ada 4, hari kedua ada 12, hari ketiga ada 36, hari keempat maksudnya 36 tarak lagi dengan 3. Jadi 36 tarak 3 saya dapat 108. Hari ke-5 108 tarak dengan 3. Saya dapat 324. Jadi sekarang saya nak hitungkan jumlah sel pada hari ke-5. Saya hanya jumlahkan sel untuk hari pertama hingga hari ke-5. Jadi 4 tambah dengan 12 tambah dengan 36 tambah dengan 108 dan akhir sekali tambah dengan 324. Jadi sekarang saya kirakan 4 tambah 12 tambah dengan 36 tambah dengan 108 dan tambah dengan 324.
kita dapat jawapan 484. Jadi jumlah sel pada hari kelima ialah 484 sel. Jangka hayat sel ialah 5 hari. Hitungkan jumlah sel pada hari ke-8. Jadi, tadi kita sudah senaraikan sampai hari ke-5, kita sambung. Hari ke-6, 324 darab dengan 3. So, dapat 972. Yang ini hari ke-7, kita darab dengan 3, dapat 2.916. Nah, hari ke-8, 2.916 darab dengan 3, dapat 8.748. Jadi, jangka hayat sel ialah 5 hari. Jadi, maksudnya pada hari yang ke-6, sel yang dihasilkan pada hari pertama akan mati. Pada hari ke-7, sel yang dihasilkan pada hari kedua akan mati. Dan pada sel yang dihasilkan pada hari ketiga akan mati. Jadi, sekarang kita nak hitungkan jumlah sel pada hari ke-8. Jadi, inilah sel yang masih ada pada hari yang ke-8. Jadi, 108 tambah dengan 324 tambah 972 tambah 2.916 tambah 8.748. Jadi kita jumlahkan dengan kalkulator. 108 tambah 324 tambah 972 tambah 2.916 tambah 8.748. Jadi, jumlah sel yang masih ada pada hari ke-8 ialah 13.068 sel. Jadi itu. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Won. Terima kasih.